Apa khabar semua ni? Baik ya, Alhamdulillah. Ustazah confused ni nak baca doa apa agak petang ni. Ya, doa belajar ko, doa tidur. Kalau semua setuju doa tidur, tidur berjemaah kita. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan. Potang-potang pun sanggup datang belajar. Memang setiap potang kan ada kelas? Kau semua hidup ni ada sekali Ustazah. Janganlah buat petang lagi ya. Memang ada kelas petang. Masya Allah ya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bagus sobat-sobat ni rajin belajar ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah mulakan dengan sedikit ta'aruf ringkas. Ya, tadi nampak ada pula yang tak tahu Ustazah orang Jampul. Jampul kan ya. Takkan tak tahu lagi ya. Ustazah orang Nagari. Omak orang Jompul, abah orang Terusan. Ya, mula-mula lu abah duduk kat Joseh. Abah cikgu sekolah rendah Joseh. Ya, anak-anak murid dia. Oh, masya-Allah ya. Sekolah rendah Joseh Ustaz Musa. Ya. Kemudian pindah Jolobu. Itulah ya. Jompul, Joseh, Terusan, Jolobu. Tak ada London dah. Ya, memang Nagari. Ustazah lahir kat Jompul. Ya, sekolah pun dekat Negeri Sembilan, Semak Labu. Lepas tu pindah lagi Serating Ulu. Pindah lagi Monceh. Ya, bunyi macam Manchester. Tapi go Monceh, ya, kat Gomeh dah, kat Tampil. Lepas umur 17 tahun baru keluar daripada Negeri Sembilan. Jodoh itulah. Ya, tak ada jodoh dengan orang Seremban. Orang Seremban 2 tak ada yang nak kat Ustazah. Seremban 2 ni pun tak ada orang dah ya. Baru ya ada kan. Ustazah berumah tangga dengan jejaka telajak handsome lah ya, daripada Kota Baru Kelantan. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia ingat Ustazah ni orang Kelantan. Ya, padahal tak pun ya. Ustazah asal Negeri Sembilan, cuma bertemu jodoh dengan tadilah ya suami daripada Kota Baru Kelantan. Bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Tamadun Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur ya. Tinggal di Gombak. Tadi telah pun dimaklumkan ya, Ustazah ada 7 orang cahaya mata. Yang ada lah 7, kadang dongar macam 8, lepas tu 7 mana 1 ni kan ya. Yang ada tu 7 ya. 7 orang cahaya mata, 4 orang perempuan dan 3 orang lelaki ya. Kesibukan Ustazah tu itu boleh agak-agak dah. Ya, pagi tadi kat Bangi. Kan? Petangnya kat Seremban, malam kan kat Gua, Batu Cave. Ya, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kan kita share lah sikit ya. Makan vitamin apa Ustazah? Kita share ya, insya-Allah. Para muslimah yang dikasihi sekalian, potang-potang macam ini tak payahlah serius bona. Ya, ni macam koreh nonggok ni kan ya. Kan keluar TB ni dah kan. Tak keluar duduk dah elok ya. Relax je lah kan. Orang keluar TB ya, tak menarik ongap. Tak bernapas dah. Ya, bila kata dah iklan kan baru acik tu logo ya. Tak tarik nafas ya. Jadi kita potang ni mengambil kira ni lepas Zuhur kan ya. Biasa kalau suruh dengan bantal tak payah suruh bantal Ustazah ni nak lolap dah ni kan ya. Memang mencabarlah ya. Kuliah lepas Zuhur, tapi alhamdulillah wa insya-Allah ya, mudah-mudahan semuanya ya mendapat keberkatan daripada Allah dalam keadaan kebaikan semuanya. Sebelum itu Ustazah mohon izin daripada pihak surau ya, untuk sesiapa yang diedarkan ya tabung pembangunan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa yang kedua ya. Jadi kalau tuan-puan ya bersama-sama berhasrat untuk bersama-sama dengan kami bagi pembangunan itu, jadi insya-Allah ya bolehlah menyumbang dengan tabung yang disediakan. Prinsip Ustazah senang ya.
Ya, bagi banyak tanda ado. Bagi sikit tanda ingat. Tak bagi langsung tanda kedakut. Jadi ambil lah yang mana satu. Ingat kau ado kau kedakut. Terpulanglah ya. Sebab Ustaz nampak tabung tu sedang diedarkan ya. Baik. Muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada petang ini memang elok benar lah. Borek tajuk Jangan borek mata ya. Tajuk borek tak apa ya. Tajuknya ialah peranan wanita. Saya nak tanya lah orang sini tahu tak tajuk ni kat ni? Ya, tahu tak, takut datang-datang tajuk tak tahu pun. Tak kisahlah tajuk apa saja, yang penting lepas ni kan selfie. Lainlah jadi kan ya. Apa tajuk Kak? Entah tak kan? Apa tajuk kita ni? Puan tengok balik dalam buku kan ya. Panjang tajuk ini. Ini mungkin keluar ni SPM tahun ni. Ya, peranan wanita dalam pembangunan ummah. Masya-Allah ya, bila saya baca tajuk, ini tajuk ni surah At-Taqwa bagi ni. Ya, saya kata masya-Allah, macam manalah agak roman acik-acik yang saya akan jumpa ni. Ya. Macam manalah agak muslimat yang saya akan nampak petang ni. Tajuk ni hebat. Makna ustazah kita nak membangunkan ummah dah ni. Macam tu. Di sebalik tajuk tu, masya-Allah, ustazah ucapkan tahniah ya dengan tajuk yang begitu melambangkan, menterjemahkan cakna dan prihatinnya para muslimah sekalian terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba saya tanya satu soalan kejap. Ya? Ni soalan kena jawab. Agak-agak doa apa yang menggambarkan kita ni prihatin dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu tuan-puan amalkan? Cuba cerita kat ustazah. Agak-agak doa apa ya yang menggambarkan doa tak usah kita ambil borek ni pasal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak jawab, angkat tangan. Siapa angkat tangan, dia jawab. Bila dia jawab, dia dapat hadiah. Hadiah apa? Boleh balik awal tidur. Siapa nak jawab? Ada ke? Ya, soalan dua. Apa doa? Ini kita ngoban, kita muslimat faham cakap Negeri Sembilan kan? Faham ya? Kan tiba-tiba tak faham kan cakap orang putih kita. Ya? Kalau kita kata peranan wanita dalam pembangunan ummah, soalan pertama saya tanya, kita doa apa? Bukan doa dalam bentuk peribadi. Kadang-kadang kita ni ramai doa untuk seorang ni. Ya, semua untuk seorang. Dikirim doa, dia pergi umrah. Anak ambil SPM, anak jiran ambil SPM, anak kawan ambil SPM. Orang tu suruh doa, naga anaknya dapat straight A. Sekolah sama ni. Tiba time doa, ya Allah ya Tuhanku, bagilah anak aku ya Allah dapat straight A. Yang lain-lain tu kurang 1 A pun tak apalah. Ya? Kita kalau doa kat kita lebih ya, betul kan? Selalu doa untuk diri sendiri. Harta kita, rumah kita, keluarga kita, kesihatan kita, kita tak mikir orang lain dah. Nampak kodok-kod itu? Kat mana? Doanya semua menggunakan dhamir aku. Betul tak tuan-puan? Nampak tak kodok-kod itu? Kodok-kod kan? Ya, aku. Bila kita ni? Bila nak ramai ni? Baik, tak apalah, ustazah percaya semua orang telah pun mendoakan. Ada doa masing-masing untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tak nak jawab sebab tak nak riak, kan? Betul tak? Ni puas botol ke husnuzan ni, ya? Tak nak jawab ustazah, takut riak. Yalah, okeylah, saya terimalah tu, ya? Maka ustazah nak kongsi dengan para muslimah satu doa. Ya, ustazah kongsi dengan anak-anak murid ustazah dekat tahfiz, kongsi dengan jemaah-jemaah muslimah yang ustazah mengajar, dengan harapan diamalkan.
Dan kemarin Ustaz solat dengan anak perempuan Ustazah, Ustaz dengar dia baca doa tu, sejuk rasa hati. Dia amal kat budak ni, doa mak bagi kan ya. Amalkan. Doa ini Ustazah ambil daripada sebuah kitab. Ya, di mana dalam kitab itu disebut orang-orang yang mendoakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat darjat dia. Ya, Allah akan bahagi kepada dia, bukakan kepada dia sebanyak-banyak pintu kebaikan. Nak disobut pintu apa tu tak dapat nak sobut. Sebanyak-banyak pintu kebaikan Allah akan buka kepada orang yang mendoakan ya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa yang boleh kita amalkan ialah pendek ya doa itu. Ada 4 perkara kita minta. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah rahmatilah, ya Allah kasihanilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allahumma astur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutuplah keaiban umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong bantulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara. Cuba Muslimat ulang balik. Nampak beriur-riur nulis tu. Ya, tengok kan muka ustazah lukis ya. Tengok tuan-puan ulang balik macam mana. Okey, sama-sama ikut ustazah ya. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampaklah kita prihatin, nampaklah kita cakna, betul kan? Sebelum kita bincang-bincang yang borek-borek tu tuan-puan, peranan ni tengok kat doa kita dulu. Doa kita tu menggambarkan kita ambil borek ataupun tidak. Betul tak tuan-puan? Kalau kita ambil borek, ada tak dalam doa kita? Pasti ada. Benda kalau kita ambil borek, kalau kita bersungguh nakkan benda tu, adalah dalam doa kita. Kalau tak ada dalam doa tu, nampak macam mana? Tak berapa ambil borek, tak berapa prihatin. Jadi peranan kita dalam ummah nombor 1 sekali cakna, prihatin. Tunjukkan prihatin kita tu dengan apa? Doakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi kedokut. Ya, jangan fikir ni kalau ayat ni lain macam si bunyi, tapi selalu donga ni orang jemput nyebut. Jangan fikir tempolok kita ya. Ya, ini kalau luar negara tak faham ni. Jangan fikir tempolok kita ya, fikir selera perut kita. Ni ramai lagi masyarakat ummah yang memerlukan kepada doa kita semua. Bayangkan muslimat ya, bayangkan. Bayangkan apa, lupa pula dah ya. Ustazah pun dah ditanya oleh seorang kawan ya. Dia tanya, macam mana ada orang ni kadang-kadang orang tak suka kat dia.
Ya, kan ingatkan balik perkataan yang tadi Bonti tu, bayangkan. Lupa ke ni ya? Dia kata pasal apa ada orang tu, "Dek, masuklah dek." Ayo, sian adik tak duduk luar. Masuk dek. Ayo adik dah. Dia tengok semua perempuan takut dia nak masuk ya. Masuk dek. Ayolah adik tu. Apa cerita tadi kat itulah dia bila dapat penceramah tua ni memang payah sikit lah ya. Ompek siri ni asyik tergantung-gantung bahasa Okey, dia kata pasal apa ada orang tak suka kat dia. Ada tak orang macam tu tuan-puan? Dia puas lah cuba nak bagi orang suka, tapi orang tak suka. Ada orang, walaupun orang tak kenal dia secara dalam, secara rapat, tapi hati tu senang. Maknanya senang, orang suka tu senang. So dek. Ya, ramai orang senang, suka. Ustazah pun masa tu tuan-puan memang kebetulan ustazah ada baca satu kitab Qocik Kutaib. Masa tu dia tanya kat Mekah, kita orang buat umrah. Ya. Ustazah ada baca kitab tu tentang At-Tariqu ilal Qulub. Jalan untuk masuk dalam hati manusia. Ada highway ya, ada highway boleh masuk hati kita semua ni. Orang boleh masuk hati ustazah boleh masuk dalam hati tuan-puan. Ada kitab dia Kutaib, At-Tariqu ilal Qulub. Jadi ustazah pun cakaplah, ustazah baru lepas baca satu kitab. Kadang-kadang doa kita itulah yang menyebabkan orang senang dengan kita. Kita ada doakan orang tu dalam keadaan tidak langsung. Kita ada doakan dia. Kita tak kedekut. Kita doa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ini ya Allah. Jadikanlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya Allah. Umat yang Engkau berkati, umat yang Engkau bantu, umat yang Engkau dekatkan dengan seluruh kebaikan. Jauhkanlah daripada kemudaratan." Agak-agak masuk tak nama Makcik Tipah dalam doa tu? Masuk. Nama Kak Enam? Joya? Masuk. Sebutlah semua nama, kita dah doakan dia. Betul tak tuan-puan? Rupa-rupa kita mungkin baru bertemu, tapi dalam doa roh kita sudah bertemu. Kita doakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kerja, kat mana tuan sekolah menengah kebangsaan Seremban 2 contoh. Kita cikgu, kita selalu doakan kawan-kawan kita. Ya Allah, mudahkanlah urusan para guru sekolah ini ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami semua ya Allah. Ya Allah, dan kurniakanlah kami semua ini keluarga sakinah. Agak-agak sekolah tu kawan kita suka tak dekat kita? Suka. Kita tak sedar tuan-puan yang doa kita itu adalah jalan rezeki pada kita. Sebab kita dah nyebut nama orang tu. Kita dah nunjukkan keprihatinan kita kepada orang lain dalam doa itu. Bila bertemu, tauih sayang. Bila bertemu, tauih dibuka hati. Bila bertemu, tauih suka. Berbanding dengan orang yang tidak berdoa. Dah lah tak berdoa, diumpat dia pula orang tu. Dah lah tak berdoa, dikhianat ke orang tu. Memanglah tuan-puan, mana orang nak suka. Jadi bayangkan tadi kan ya. Jadi cuba kita bayangkan dalam hidup kita tuan-puan sekalian, macam mana kita mengikat keprihatinan kita dengan orang lain. Apa yang kita nak jadikan sebagai bukti? Ya Allah, saya sungguh-sungguh ni, anak orang lain pun rasa macam anak saya. Ya, tapi jangan guna kat suami orang. Suami orang lain pun suami saya. Salah tu. Ya, ada yang betul lah kan? Ya, cukup kau tampek tu kan? Kita rasa tuan-puan, ya Allah, jangan sampai kita cakap, biarlah tu anak orang, kan anak kita, dan taklah anak orang tu. Tak. Ini keprihatinan. Jiwa prihatin, jiwa cakna ini mesti dibangunkan dalam diri kita semua. Dan subhanallah, doa yang ustazah kongsikan tadi, ya insya-Allah mudah-mudahan menjadi pencetus untuk
menyuntik satu semangat dalam jiwa kita, kita tak hidup sebagai seorang manusia yang kedekut, yang ananiyah, mementingkan diri kita sendiri. Urusan orang. Tapi bila kita biasakan diri kita, Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah doakan supaya umat Muhammad SAW semua dikasihi Allah, takkan kita nak buat jahat ke orang tu. Betul kan? Kita dah doa yang baik-baik. Kita dah doa supaya Allah tutup keaiban umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan lepas berdoa kita buat kerja buka, tanggalkan, londehkan keaiban sahabat-sahabat kita sendiri. Jadi masya-Allah, doa tadi tu terlampau besar peranan dan maknanya dalam membangunkan diri kita sendiri, yang diri inilah membangunkan diri ini juga menjadi salah satu jalan untuk kita membangunkan ummah. Betul tak tuan-puan? Kalau kita tak bangun, macam mana nak bangunkan ummah? Apa rasa agaklah suami kita macam mana agak dia dengar kita bercakap. Kita ni bangun pagi pukul 9.30. Baru malam tadi bercakap, bang ni saya ni nak membangunkan ummah ni bang. Suami ngonjot dan subuh. Baru tadi bincang nak bangunkan ummah malam tadi, dia ngonjot dan subuh. Tak ada apa yang terbangun tuan-puan kalau kita pun payah nak bangun pagi. Betul tak? Sebab itu bila cakap tentang pembangunan ummah, ni diri kita kena dibangunkan. Diri kita kena diisi dengan ilmu. Diri kita kena ditambahkan keyakinan tauhid kepada Allah. Baru kita boleh menyebarkan kebaikan dan manfaat sampai ke satu stage ataupun tahap keberadaan kita dalam masyarakat ini adalah menebarkan manfaat, memberi sumbangan kepada ummah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah catat kat sini dalam nota ustazah, bila kita nak berperanan membangunkan ummah, hidupkanlah dalaman kita terlebih dahulu. Kok dalam ni mati apa nak dibangun kan? Betul tak tuan-puan? Mati ni ada dua. Satu mati kocik, satu mati besar. Mati kocik apa agak yang mati kocik? Tidur. Ada tak yang mati kocik dalam ni? Ya. Senang ngajut orang tidur tu. Bangun, mati dia mati. Apalah matilah? Ya tidur. Ada orang bangun orang tu. Ya. Mati kocik orang yang tidur. Keluar kejap roh Allah bagi peluang lagi masuk roh tu. Sedar dia. Mati besar? Mati betul. Ya. Mati betul. Tu kena dikandar lah. Diusung. Ya. Masukkan dalam liang lahat. Ada dua mati. Kita ambil mati kecil je lah. Orang tidur. Apa yang tuan-puan boleh harapkan daripada orang yang tidur? Cari jaga. Suruh jaga perumahan kita ni. Senanglah hati kita semua tidur. Tak apa, ada jaga tu. Pergi tinjau, entah dia tidur. Ya? Kalau kan dia tidur, apa yang kita boleh harapkan daripada orang yang tidur? Itu kita ambil contoh mati kecil. Mati besar apa tak lain. Ya? Allah tunjuk kat kita. Tengok ni orang mati. Orang meninggal dunia. Mandi, orang lain mandikan. Pakaian kain kapan, orang lain pakaikan. Apa lain? Ya? Solat, orang lain solatkan. Nak pergi kat rumah dia, tompet nak simpan dalam kubur, orang lain tolong usung. Tak ada apa. Ya, tak ada apa. Sebab itu, bila kita kata, saya nak memberi sumbangan kepada masyarakat, saya nak beri sumbangan kepada ummah, benda pertama kita kena tengok tuan-puan, kita ni sebenarnya hidup ke tidak? Hati kita hidup ataupun tidak? Kalau hati kita mati, kalau dalaman kita tidur, apa yang boleh kita beri? Setuju ke tak setuju muslimat? Apa yang boleh kita beri? Sebab itu nak bangunkan dalaman kita ni tuan-puan, perlu kepada disiplin, perlu kepada ilmu, perlu kepada iman. Paling tidak, dan ini adalah benda yang sangat besar sekali. Saya tarik balik perkataan paling tidak tadi. Sebab ini asas dia. Nabi SAW mengajarkan kepada kita,
hidupkan hati kita dengan La ilaha illallah. Itu nak hidupkan hati. Hati tu sakit, boleh jadi sakit. Hati tu boleh jadi tidur. Hati tu boleh jadi sehat. Hati tu boleh jadi mati terus. Maka Nabi suruh kita perbaharukan hati, perbaharukan iman, hidupkan hati dengan apa? Jaddidu imanakum bikalimati atau biqauli la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu kerja kita lah tu tuan-puan. Ya, suruh beratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustazah cakap terus orang. Masa dulu-dulu lah, daripada kecil kan selalu ikut emak abah boy kul huwallah nama. Kul huwallah ni kenuri. Tapi nama surah pakai ya. Amak Nabi mana tu mak? Kul huwallah. Kan bunyi lain kenuri tu ya. Kenuri berolek. Berolek apa nama Kul huwallah. Buat malam-malam, baca Yasin, baca tahlil. Lepas tu yang penting makan. Buat malam-malam. Apa ni? Ni kat Jompol lah ni ya. Kat sini pun ada kan? Ada tak Kul huwallah tu? Ada. Oh, maknanya dah universal lah tu ya. Tuan puan baca Yasin. Ni Kul huwallah. Ini saya daripada kecil dah biasa macam tu. Nanti akan ada part yang imam ataupun biasa imam lah ya, yang mengendalikan majlis tu, dia akan cakap lah ya, dia akan sebut afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kojo ustazah tuan-puan nengok gaya acik-acik tu. Lain-lain gaya Ustazah heran apa tak diseragaman macam tu ya. Daripada kecil ni ramai tengok lalap-lalap acik-acik tu ya, sampai lalap ni bertahlil. Masa ustazah tak ada rasa apa sangat daripada kecil. Lepas tu selalu sekolah pun ya, sampai 4 la ilaha illallah tu, kok lama lah imam tu sekarang, boleh tidur kita. Kalau imam tu buat slow-slow, la ilallah. Tapi tuan-puan perasan tak, semakin kita dewasa, semakin kita dah mengerti banyak perkara tentang kehidupan ini, kita rasa sangat lazat. Kita rasa sedap lah tuan-puan kalau sampai afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedap. Yo ke tak yo ke ni? Tak ada dah tua lah tu. Ya. Sedap ya Allah. Betul tuan-puan, seronok. Kalau imam bawa kita tahlil macam tu kan, ya Allah, ambillah kesempatan waktu tu, bersihkanlah hati dan ya Allah, oi. Ya cucikanlah hati ni ya Allah. Kau pasanglah balik ya Allah kalimah tauhid dalam hatiku ini ya Allah. Itu rasa. Sebab inilah di antara perkara yang penting untuk apa? Untuk hidupkan hati. Bila hati tu tak hidup, dia tak ada rasa dengan apa pun yang berlaku keliling dia. Dia tak ada rasa dengan ketaatan, maksiat, sama ya rasa. Malah kadang-kadang taat tu pula rasa tak sadap. Pelik hati yang mati ni. Taat pula tak sadap. Yang sadap apa? Maksiat. Betul tak tuan-puan? Sebab tu kalau hati tak hidup, macam mana kita nak mainkan peranan kita? Taat pula tak sadar. Tuan-puan cuba tengok kadang-kadang kita ajak orang semayang, ajak orang solat. Tengok kadang-kadang anak kita ajak solat, kawan kita ajak solat. Ada jenis-jenis orang atau bahkan kita sendiri
Bila diajak solat, borek rasa. Masa itulah rasa cok kayu pula dah. Ya, orang yang kurang upaya lagi hebat menunjukkan ketaatan kepada Allah. Kita masa itulah sakit belikek, sakit lutut. Tengok tuan-puan. Bila ajak solat. Dan memang solat ini amat berat sekali. Solat ni berat. Beratlah, borek. Ya. Solat ni botol-botol borek. Borek ambil-ambil. Kadang-kadang ustazah dengan anak-anak kan suka juga gunakan tu. Borek ambil semayang ni, borek. Sebab apa? Tadi baru cakap dengan anak ni kan. Kadang-kadang ustazah pun sama guna ke anak ya. Baru cakap tadi. Umi nak semayang ni, Umi nak solat, nak solat. Tiba-tiba anak kita jumpa kita dekat meja makan. Kodap yang ngunyah gupuk lekor kan ya. Anak Zakan Sawan dia kata apa? Memang berat solat ni, memang berat, dia kata. Sebab dia tak cakap negari, dia cakap kelumpur. Ya. Tapi kalau Zah jumpa kan, Zah akan sebut, solat ini memang borek. Memang solat ni borek. Masing-masing faham-faham je lah. Betul tuan-puan. Tak rasa manis tu, borek. Masa tu hati kita kena check, ni hati dan sakit ni. Ni banyak penyakit-penyakit hati ni. Sebab apa? Sebab kita kurang rasa nikmat pada benda yang taat, ketaatan kepada Allah. Borek tu. Poi berombong, Cik Tipah, Cik Minah, mana rombongan tu? Time ngajak shopping, laju turun bas. Lambat jauh daripada halah tu. Sampai lu ni, berapa minit ni sampai ni? Puan nanya dekat driver tu. Dia duduk belakang sekali. Tak break, handbrake tak angkat lepas tu, dia dah turun. Semangat tu nilai 3. Ya, semangat pinilai. Nak mau dikain. Tak sungai lui. Ya. Tapi tiba time kata ketua rombongan, okey makcik-makcik semua, kita berhenti lu semayang. Lambat nak turun satu bas lambat turun. Ya, payah nak turun. Mula-mula letak bag, lepas tu mencari selipar, mana lah hilang Nampak borek tu tuan-puan. Kok kita dah tahu nak turun surau, cepet-cepet lah pakai kasut tu. Ni kasut dah sampai ke depan pula dah. Ya. Dia dah nampak dah borek. Sudah tanya, Kak apa tak turun Kak? Kita rasa tak berapa selesa lah. Ya, tak sedap lah peluh-peluh. Bila pula peluh tu najis? Tapi nak beritahu apa? Borek. Kadang-kadang tuan-puan nak jadi borek tu, nak jadikan keborek tu, semayang tu, taat tu, terutama bab semayang, tengok pada cara lilit tudungnya lah. Tengok ke cara lilit tudungnya lah. Ni ustazah pun banyak yang pakai pin lagi ni lah. Ya. Kono lah ke diri sendiri ya. Tiba time nak ambil air semayang, monung dulu cik pinggan. Pasal apa cik pinggan? Nak ngatur kerongsang ni. Satu. Ni 5 minit nyangkut kat sini. Orang lain dah nak semayang lah. Kita tak ngambil ni pasal kerongsang. Sebab tu kadang-kadang ada orang sebab gaya pakai tudung pun payah nak semayang. Borek. Jadi hati-hati kat pakai gaya ni ya. Jangan sampai jadi alasan borek. Nak apa? Nak jadi orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk dan nak menunaikan fardu salat. Borek. Nampak tuan-puan? Tapi bila shopping tadi, ya, taklah kata maksiat shopping tu. Tapi nak banding dengan solat, nyata benar lah solat itu wajib. Solat tu ketaatan. Shopping ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kadang-kadang shopping ni masuk dalam perkara yang melalaikan, membazir. Tapi tenaga datang. Mudah dah time shopping. Time semayang, tua. Time shopping, mudah. Masya Allah. Ya. Bila time semayang ni macam-macam lah. Tuan-puan, sebenarnya apa sebab itu? Hati yang tak hidup. Hati yang tak hidup. Jangan cakap dah nak bagi sumbangan yo-yo macam-macam. Kita nak jaga diri kita pun payah kalau hati kita tak hidup. Jadi apa kita nak buat? Hidupkan hati kita para muslimah.
Hidupkan nanti. Ya, duduk saja-saja baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pada kadar yang saya rasa paling mudah. Paling mudah, tak payah nak buka Quran dah kalau nak sebut la ilaha illallah. Tapi kalau nak suruh baca surah As-Saffat, kono ya buka Quran. Ya tak lancar, kan? Ini paling senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Sebab hati yang kita nak hidupkan itu mesti dipasakkan, mesti ditanam jiwa itu, jiwa yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. So kita tengok Sayyidatina Hajar alaihassalam, diletak doket tompek yang kering kontang. Jangan cakap pasal pembangunan ummah, berdua kat situ. Berdua kat situ, orang lain tak ada. Tak ada apa yang ada. Biwadin ghairi dhi zar'in, ditinggalkan di tompek yang kering kontang. Nak bangunkan apa? Nak bangunkan apa, tuan-puan? Kita semua dah tersedia dah ni ha. Masjid ada, surau ada, cikgu ada, ustaz ada, ustazah ada. Tak yang terbangun lagi, tak tahu nak jawab macam mana. Ini tak ada apa, tuan-puan. Suami letak dekat tengah-tengah padang pasir, biwadin ghairi dhi zar'in, tompek yang kering kontang. Tiba-tiba tompek tu jadi hidup. Hidup tompek tu. Hidup tak hidup, tengok hari ni apa dah jadi dengan kota Makkah. Ni rasa semua dah pergi Makkah dah ni kan. Kau ada yang belum, kita doakan puan-puan semua, ya dapat dah jadi tetamu Allah secepat mungkin insya-Allah. Nikmat itu tak dapat nak cerita dah. Sadap ambil pergi Makkah. Betul kan tuan-puan Masya-Allah. Kalau kan tak pernah pergi, mungkin dia tak rasa rindu. Sebab dia belum pernah rasa. Memanglah nak pergi, tapi dia belum dapat rindu itu. Tapi dah pergi kali pertama, ya Allah, ya, sehari dua hari baru sampai tanah air pun dah rasa apa? Rindu. Ternampak-nampak lah. Ternampak apa perempuan? Jubah. Jangan ternampak bin Daud lah ya. Lain lah nampak Ternampak-nampak Kaabah tu. Ternampak-nampak sadap ibadah dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya Allah, sadap ambil-ambil lah. Itu jadi kota Makkah sekarang. Tempat yang sangat subur, Masya Allah. Tapi kita jangan lupa, dua beranak. Ya Allah, besar hikmah tuan-puan. Allah nak suruh kita berfikir, ambil pengajaran. Seorang wanita, seorang ibu yang selalu orang kalau cakap pasal wanita ni, orang kata wanita ni lemah. Setuju ke tak setuju? Siapa setuju wanita ni lemah? Angkat tangan. Siapa tak setuju wanita ni lemah? Angkat tangan. Yang sebenarnya tuan-puan ni, ya, apa yang setuju, apa yang tak setuju ni. Dua-dua tak angkat tangan. Kalau tanya ustazah, orang tu yo-yo kata perempuan ni lemah, tak setuju. Kalau dia kata perempuan ni tak lemah, setuju ya. Ya? Kat sudut mana Zah setuju perempuan ni lemah? Memang Allah jadikan perempuan seperti mana kita sekarang. Kita kono ada juga sifat lemah-lemah tu sikit. Betul tak? Lemah-lemah itulah mencantikkan kita sekarang. Cuba perempuan balikkan junjung motor suami tu. Apa kau kuat bana Timah? Takut lagi kita. Betul tak? Tapi kita semua tak terangkit. Bang tolong bang angkat ni abang, tu tong gas tu bang. Betul tak tuan-puan? Sebab kita lemah angkat tong gas tu kan? Nampaklah lawa gitu. Nampaklah kita ni minta tolong dengan suami kita. Nampaklah kita ni dilindungi oleh suami. Okey kalau orang kata perempuan ni lemah. Tapi lemah yang kita positif kan? Betul tak? Tengok Allah tunjukkan. Okey, ada orang kata perempuan tu lemah. Tapi lemah yang bagaimana? Walaupun dia lemah lembut tuan-puan, ya Allah, nak duduk dengan anak kocik kat tengah-tengah padang pasir, orang kata bukan kojo lah. Ya? Bukan kojo Tapi ada satu kekuatan yang tidak mengira jantina sekarang ni.
Ada sesuatu kekuatan yang bukan kisah pasal laki-laki ke, pasal perempuan ke. Kalau kekuatan itu ada, memang meletup lah tuan-puan. Tip-top lah semua. Kekuatan apa? Kekuatan iman kepada Allah. Tu Allah nak nunjuk ni seorang perempuan. Lahir kelang kabut, ada pula bayi seorang, ada pula kanak-kanak. Lagi kelang kelibut. Ya, sebab dia akan menangis, dia akan lapar, dia akan takut, dia akan sejuk, dia akan panas. Lagilah kanak-kanak ni akan bereaksi. Kita kalau anak kita menangis, kita kelang kelibut tak rasa? Yang kita tak senang hati dah. Serang main bawa anak kecil tuan-puan naik kapal terbang, anak sulung. Nampak benar pramugari tu macam marah agak. Ya, dah anak kita menangis, menangis logat menangis. Pramugari asyik kata, susukan. Ya tak mau dah nyusu. Ya. Kan bagilah kan pramugari tu susu-susuan kan. Tak mau dah. Dia rimai agak kan menangis. Kita anak kita kalau menangis dalam kapal terbang lambas angkat api, Tuhan yang tahu hati kita rasa macam mana tuan-puan. Ya, tak senang duduk. Allah test, uji Hajar alaihissalam. Dengan anak kecil ni tengah lapar ni, apa nak cerita ni, duduk berdua. Tapi ingat, hatinya hidup dengan iman, hatinya hidup dengan keyakinan, hidup subur kawasan tu tuan-tuan. Subur. Allah jadikan jalan, Allah turunkan rezeki daripada keimanan, keyakinan, pemurahnya Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Siapa yang lapar, Allah bagi minuman, Allah bagi makanan. Siapa yang keseorangan, Allah bagi teman. Siapa yang susah, Allah mudahkan. Siapa yang sakit, Allah sembuhkan. Siapa kesempitan, Allah lapangkan. Itu jawapan Allah kepada orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan. Hari ini Mekah jadi tempat tumpuan. Ya Allah, subur tuan-puan. Rasa segala bondo semua ada. Ya, ada dekat Mekah. Manusia macam-macam bangsa, macam-macam bahasa berkumpul dekat tempat yang satu hari dulu biwadin ghairi dhi zar'in. Hidup dengan apa tuan-puan? Hidup dengan iman, hidup dengan takwa, hidup dengan keyakinan kepada Allah. Subhanallah tuan-puan, ustazah percaya dan yakin, kalau kita bangunkan tauhid, bangunkan iman dalam hati kita, kemudian hati pasangan kita, kemudian hati anak beranak kita, subur keluarga kita, subur keturunan kita. Nanti daripada keluarga yang subur-subur inilah, itulah sumbangan yang besar kita berikan kepada ummah. Sebab ummah ini adalah gabungan keluarga-keluarga yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan tadi. Jadi hari ini mari kita tanya diri kita sendiri, macam mana sebenarnya kita punya hati. Tuan-puan jangan tu sedih pula ya. Sedih sudah kan ya. Tanya kat diri sendiri, respon. Macam mana hati kita ni? Hidup ke tak hidup? Mati ke? Sehat ke? Sakit ke? Maka jalannya tuan-puan, perkukuhkanlah tauhid dalam hati kita masing-masing. Percaya, beriman, meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Yakin. Apa beza percaya dengan yakin? Beza boleh dilihat pada tindakan. Beza boleh dilihat pada amalan. Buat ataupun tak buat. Tahu saja itu maklumat. Ramai orang hari ni, zaman moden ni tuan-puan, zaman sains dan teknologi, zaman media sosial, apa yang kita tak tahu, tahu semua. Kadang-kadang banyak benda kita hanya boleh Google. Tapi Google tak Google, hanya menambah tahu. Iman belum tentu. Betul tak tuan-puan? Nak nambah iman macam mana? Betul-betul kita mengamalkan apa yang kita tahu. Jadi subhanallah, kalau kita ambil satu persetujuan pada petang ini, ya saya kena hidupkan hati saya. Saya kena amalkan ilmu yang saya tahu.
Kadang-kadang tuan-puan, kalau kita dapat penyakit murung, penyakit resah, penyakit entahlah rasa macam ada bodoh tak kono. Ada tak penyakit macam tu kadang-kadang? Ada. Kadang-kadang Allah nak bagi tanda kepada kita apa dia? Ada ilmu-ilmu yang kita tidak amalkan. Kerja kita nambah pengetahuan, tapi ilmu tak kita hargai. Pengetahuan tak kita syukuri. Cara nak mensyukuri ilmu dan pengetahuan ni apa dia tuan-puan? Diamalkan. Diamalkan. Dalam buku tu macam doa dah ada. Pantang boy ceramah ya. Tolong ustazah tulis doa ni ha. Tulis ni ha. Tulis kat cik ha. Ustazah pun dah ponek dah tulis doa dalam buku tu kan. Tak amal. Tak amal. Kan kalau kita tengok lihat buku tu, lah dah ada dah cik doa dah ada. Maknanya apa? Tak amal. Sebab tu rasa macam baru dongah. Dah tulis kan tahun lepas. Sebab tak amal tuan-puan. Kalau tak amal, rosah kat dalam. Ni saya cakap sungguh, ustazah rasa benda yang sama tuan-puan. Kalau tiba kan kono, kono lah dia ni ha. You rasa tak sadap di hati ni. Nak marah jumpa orang. Jumpa orang marah. Marah jumpa orang lah tu. Macam tu. Ya ada pun dia tak kono. Padahal tak ada pun orang tak ada buat kita. Allah nak bagi isyarat. Apa dia? Ada ilmu. Banyak ilmu kamu tak amal. Ya kamu cakap. Lagi lah. Itu lagi borek tuan-puan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah cukup marah kamu cakap. Yo cakap ni. Kadang-kadang takut cakap ni tuan-puan. Takut nak semangat-semangat bercakap ni. Sebab apa? Yang menghati kita ada. Yang menghati kita ada. Kita sadap dalam cakap. Yang menghati, yang menilai, yang mencatat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah cukup marah kamu cakap benda yang kamu tak buat. Sebab itu tuan-puan, amalkan. Ustazah percaya yang puan-puan tahu sudah cukup banyak. Betul kan? Nengok YouTube, nengok TV, yang pergi sendiri, pergi belajar, pagi, petang, siang, malam. Sampai tak tidur lah petang lah. Ya, kayak belajar. Kalau buku kat rumah, beg kami banyak beg. Jangan usik bang, tu beg hadis saya. Weh, hadis ada satu beg. Yang tu beg apa pula kata suami kita. Yang tu beg usul fiqh. Lain beg, lain buku, lain pen Punya banyak tuan-puan. Tapi bila tengok kat perangai tu, macam orang tak berapa nak belajar. Anak kita confused tau. Suami kita confused. Nail nak Khotimah kau makin rajin Quran makin garang lah. Makin garang. Makin rajin belajar makin garang jadi. Itu makna tak berapa nak amal. Kita makin banyak ilmu makin lembut tuan-puan. Ya, makin tawaduk. Kalau makin banyak ilmu ni kita terbalik makin garang. Ya, makin nampak semua orang salah. Itu macam memberi satu isyarat hati kita tidak hidup dengan ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya ustazah rumuskan untuk membangunkan dalaman, untuk menghidupkan hati, pertama dengan keimanan, tauhid tadi kepada Allah. Hidupkan. Letak keyakinan dalam jiwa kita. Kadang-kadang tuan-puan, proses untuk Allah tanam iman, yakin kita kepada Allah dan kepada rukun iman khususnya, ya dengan jalan, tadi boleh dengan jalan belajar kan, tapi kadang-kadang juga Allah bantu kita. Allah tetapkan iman kita, Allah suburkan iman dengan jalan apa? Dengan kadang-kadang ya bila kita terpaksa berhadapan dengan takdir yang barangkali ada ketentuan Allah yang bukanlah menjadi pilihan kita. Kita kalau tanya semua suka sihat, betul kan? Ada tak yang suka sakit? Tak ada. Kalaulah ustazah bagi khoteh, okey kak, ya, andai katalah macam itu kan, kita congak-congak lah bodoh-bodoh macam tu. Okey, akak ni sebenarnya nak hidup macam mana ni? Kita semua ni lah nak hidup macam mana? Kalau yang Tuhan bagi ni merungut ya. Suami tak kono, suami tak betul, anak tak kono, anak tak betul, menantu tak kono, menantu tak betul. Cenialah kak, kita bagi kotak A4 sebandel. Cakap tulis skrip hidup akak yang akak nak, tulis. Dah semua yang Tuhan bagi ni tak kono rasa, cuba tulis nak yang macam mana.
Betul tak tuan-puan? Tulislah. Saya nak sihat, tidak sakit-sakit. Saya nak kaya, tak ada miskin-miskin dah. Dah suruh tulis, tulislah tuan-puan. Apa lagi yang tuan-puan nak? Saya nak muda, tak ada tua-tua dah. Kau main harapannya tu berangan. Ya? Nak muda, tak ada tua-tua. Okey, tulis. Apa lagi yang tuan-puan nak? Saya nak sentiasa disanjung. Ya, dipuja oleh orang, disanjung, dihormati, dipuji. Jangan jadikan takdir hidup saya walau satu pun ada dikeji oleh orang. Tulis. Dah bagi tulis dah ni ha. Tulislah atas kotak A4 ni. Tuan-puan rasa jadi apa kalau benda tu berlaku kat kita? Kita sehat, tak pernah sakit-sakit. Jadi apa tuan-puan? Weh, takut. Takut tuan-puan. Sehat tak pernah sakit. Ada satu hamba Allah, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Lebih kurang macam ni lah. Fima ma'nahu, ya, lebih kurang macam ni. Dia kata, macam mana ya Rasulullah ada seorang laki-laki tu, dia tak pernah sakit. Bahkan pernah kalau kita bercakap dengan dia, kita kata, saya ni demam. Dia akan kata, demam? Macam mana demam tu? Sampai tak tahu demam tu macam mana. Kok kata saya ni sakit kepala. Sakit kepala? Kepala ni boleh sakit ke? Dia tak pernah sakit. Perempuan nampak selalu sakit. Dia dah senia, duduk kejap, duduk senia, kejap, duduk senia. Nampak dah sakit dah tu. Ya? Ha. Tapi yang ni dia kata apa? Demam. Macam mana demam tu? Terpaksa lah orang lain explain. Demam tu kita rasa panas. Panas kat badan. Dia nanya ni, panas kat badan? Panas kat badan tu macam mana? Seorang sahabat, seorang laki-laki pergi tanya kat Nabi ni, macam mana ya Rasulullah ada seorang laki-laki tu? Dia tak pernah sakit. Sampai tak tahu. Dan dia malah mengejek pula orang yang pernah sakit. Macam mana sakit yang kau sebut? Lalu tuan-puan, ada riwayat mengatakan Nabi membalas balik dengan mengatakan, kalau kalian ingin melihat calon ahli neraka, maka lihatlah kepadanya. Takut tak kita tuan-puan? Sebab apa? Allah biarkan dia. Kau buatlah sewenang-wenang atas dunia ni. Tak ada Allah bagi peringatan dengan sakit. Sakit itu tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang. Betul tak tuan-puan? Ya Allah, tanda kasih sayang. Sebab tu kalau kita bertemu orang yang sakit, okey, boleh sampai isyak atas. Sampai isyak. Siapa yang tinggal sampai isyak kan ni? Tuan-puan, sebab tu kalau kita bertemu orang yang sakit, kita kata apa? Tahur. Tahur. Sesambut tuan-puan. Tahur. Jangan salah sebut tahir kan lain nak jadi ya. Tahur. Ini ada bertemu orang sakit. Tahur ni cakap Arab okey lain. Cakap Melayu maksud dia apa? Semoga Allah bersihkan kau. Kita silap-silap kalau terjemah Melayu, marah orang yang sakit tu dengar tu. Kau ingat banyak bona dosa dan terjawab ya. Bukan isu banyak dosa tak banyak dosa. Memang sakit itu tanda apa? Kasih sayang Allah. Tahur. Tahur ni maknanya apa? Allah nak bersihkan kita. Kita kotor. Kita ada dosa. Kok kita baik bona? Tahur tu maksudnya Allah nak angkat darjat kita. Masya Allah. Elok belaka yang Allah bagi. Allah bagi ujian tu tuan-puan sebab apa? Nak menghidupkan hati kita dengan iman yang kuat. Kuat iman. Bila kita sakit, bila kita diuji dengan benda yang kita tak berapa nak, kan kita pandai berdoa. Kita pandai cari majlis ilmu. Betul tak tuan-puan? Selalu sahdapan majlis ilmu ni mesti orang banyak masalah. Ya, yang masalah di depan, tak ada masalah di belakang. Selalu lah. Ya, wallahu a'lam. Ustazah agak-agak ialah tu, ya. Betul tuan-puan. Allah bagi ujian, tukar majlis dah dia. Kalau dulu majlis lara.
majlis kelalaian. Allah bagi ujian, jadi jalan mencari majlis mengingati Allah. Tak terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, jadi jalan apa? Menambah keimanan kita kepada Allah. Sebab itu tuan-puan, jadi manusia bahagia. Ya, manusia ni sepatutnya bahagia. Ustazah pun cakap kat diri sendiri juga, ya, bahagialah, bahagia. Jangan seksa diri kita dengan kesusahan. Jangan seksa diri kita mengatakan kita tidak bahagia. Kita sewajarnya bahagia. Kenapa? Sebab tak ada yang tak baik yang Allah bagi pada kita kecuali baik-baik belaka. Semua yang Allah bagi baik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan orang-orang yang beriman itu. Itu kita kata bangunkan hati dengan iman. Sebab orang beriman tu menakjubkan. Orang beriman tu luar biasa. Sebab apa? Semua bonda yang berlaku pada dia baik semua. Kalau diberikan kesusahan, dia akan sabar. Sabar itu baik baginya. Kalau diberikan nikmat, dia akan jadi orang yang bersyukur. Syukur itu baik baginya. Bila nak jumpa tak baik, tak ada. Semua jalan hidup orang beriman akan bawa dia masuk ke dalam zon kebaikan. Masya Allah, tuan-puan, bahagia. Alhamdulillah, semua elok-elok berlaku. Tak ada apa yang salah dah daripada Allah elok. Yang salah kita. Kita yang buat dosa. Kita yang kurang istighfar. Kita yang suka olok-olok dengan taubat. Semua kita akan menyebabkan rasa bahagia. Rasa lapang. Tak ada rasa sompet apa-apa. Bahagia tuan-puan. Cuba tuan-puan sekarang bayangkan muka suami puan-puan. Kau tak mahu dia datang muka tu. Hilang lah dia Ustazah, ya. Lama duduk dalam majlis ilmu, hilang macam mana? Kau mana lupa pula dah. Ingat dia tak, cik? Ingat dia tak? Ingat ya, tak salah orang kan? Ya, minta-lintas ingatan tu kan masuklah laki orang lain, ya. Ingat kan? Macam mana puan-puan, rasa bahagia tak? Tadi kata ingat, tanya bahagia, sonyap tu ya. Macam mana rasa bahagia tak dengan wajah tu? Boleh-boleh lah, ada masa-masa tekan Cik jawab jujur, ada masa-masa lah tekan ya. Tak apalah, boleh ya pakai jawapan tu ya. Elok jujur-jujur ni elok. Besar pemongak lah ya. Kalau memang itu jawapannya, jawab lah macam tu. Tuan-puan, kita didiklah untuk bahagia. Bayangan wajah suami tu, alhamdulillah bahagia dengan dia ni. Walaupun geramnya hati tu kan ya. Tapi geram tu bawa kita pada bahagia. Kenapa? Kita jadi mengharap dengan Allah. Kita jadi tahu tuan-puan, manusia tak layak untuk kita habis-habisan meletakkan cinta. Betul tak? Habis-habisan ni nakkan cinta suami, nakkan penghargaan dia, nakkan pujian dia. Memang jawab apa? Kecewa. Itu memang jawapan, itu memang makannya lah. Kalau kita salah meletakkan perhatian kita. Sekadarnya saja. Cinta pada suami kerana Allah, cinta pada isteri kerana Allah, cinta pada anak-anak kerana Allah. Jadi maksudnya yang selama di atas apa dia? Cinta kita kepada Allah. Jadi takkan kecewa. Ada hari ya suami kita ingat nak menghargai kita. Dia pun manusia biasa, tak terdayu dia asyik nak menghargai. Padahal mu kau nak ni timah aja kan ya. Hargai. Paning kepala ah. Hari-hari awak tak hargai saya. Macam mana nak buat ni ha? Itu bukan daya dia, bukan kemampuan dia tuan-puan. Tu salah kita buat tak senonoh pula. Ya? Asyik nak penghargaan. Abang hari ni awak lupa kan? Lupa apa? Ya dah pukul 5 petang tak ucap pun I love you. Aduh. Ustazah jadi suami pun ponek tuan-puan. Peramu aku nak lah ini. Ya, sudah dirakam kan suami tu. Asal jumpa dia tekan terdengar lah kan I love you. Kan jadi penyakit tuan-puan. Jadi penyakit. Memang tak terdaya. Alah, kita faham-faham ya lah. Kita sesama manusia. Kita pun tak sempurna. Betul kan? Tapi kita tahu nak mencari apa? Cinta Allah, keredaan Allah. Jadi boleh bahagia dengan kadar sederhana yang kita ada sekarang. Allah sedang menempatkan kita dalam kebahagiaan yang sempurna insya-Allah. Bahagia. Mesti kaitkan hati itu dengan Allah. Baru akan datang kebahagiaan. Ini Ustaz dah merumuskan ya. Bila maksud merumuskan tu nak habis dah lah ya. Yang kedua, bangunkan hati dengan keyakinan, yakin.
Bila maksud yakin tadi, nampak pada cara hidup kita, nampak pada amalan kita, nampak perubahan pada diri kita. Kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Yang Allah suruh, wajib dan sunat, kita buat sehabis baik yang boleh. Yang Allah larang, haram, makruh, kita berusaha sedaya upaya untuk meninggalkannya. Masya Allah, pasti akan hidup hati itu. Bila hati itu dah hidup tuan-puan, baru kita pergi menebarkan aura itu, ya, fungsi kita kepada keluarga. Kita berikan pendidikan yang baik, ilmu yang baik, nasihat yang baik kepada anak-anak dan keluarga kita. Percayalah, masyarakat sangat berterima kasih, sangat menghargai sumbangan kita kepada masyarakat dalam bentuk melahirkan, menyediakan anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab anak-anak ni akan keluar pada masyarakat. Betul tak tuan-puan? Cikgu sekolah riang nanti dapat anak kita. Baik budak ni, jaga kat mak. Dalam kelas diam mendengar. Betul tak tuan-puan? Ada kan kes cikgu-cikgu sekolah bila budak tak datang riang hati cikgu tu. Mana poi Muhammad, dia baca nama budak tu kan, tak datang cikgu. Dalam hati cikgu tu, mujur kau tak datang. Kau budak tu jawab, dah pindah sekolah, lain riang cikgu tu. Ada kes-kes macam tu tuan-puan. Sebab apa? Sebab paning kepala cikgu tu. Paning. Jadi kita tolong bagi ke sekolah, tolong bagi ke masyarakat anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh-solehah. Itu sumbangan yang sangat besar. Jaga anak kita elok-elok. Adabkan anak-anak kita dengan adab yang baik. Contoh, kalau tak paning, cikgu nak tolong fikir tuan-tuan. Ajar anak kita adab. Memang susah, tapi kau nak buat juga. Ustazah pun sama macam tuan-puan, kau nak ajar anak-anak tu adab. Cubit kadang-kadang budak tu. Kau nak cubit anak kita ni. Ya? Ustazah dulu pun membesar dengan cubitan. Tapi alhamdulillah tak ada kosan dah, ya. Betul. Omak tuan-puan. Omak ingat ni, yang paling kuat kena cubit tak nak minum air zam-zam. Kan dulu kan kalau orang balik Mekah ya, semua sekampung pergi rumah orang tu. Sekarang tak ada dia dah, ya. Terlampau sonang dah pergi kan, ya. Dulu ya Allah, sekampung seminggu ni mau tetamu, omak akan bawa ustazah. Bila pergi rumah orang balik Mekah, balik haji, lepas tu semua kena minum air zam-zam. Tak tahu kenapa ustazah masa kecil takut nak minum air zam-zam. Ustazah rasa terlampau payau air tu. Marin ni cerita marin ni. Jadi bila sampai ke ustazah tu, tak nak minum. Tak nak. Oh, mak apa lain? Cubit sampai terjongket. Sampai terjongket tuan-puan. Minum tu. Berani tak minum? Cubit sampai terjongket. Minum. Oh, mak kata kau ni tak beradab betul. Air zam-zam kau buat macam itu. Boleh pula kata tak sedap air zam-zam. Lepas tak pernah cakap air zam-zam tak sedap. Ya, sebab rasa payau. Sebenarnya sedap. Ya, kita budak-budak marin lah. Kena cubit. Kalau datang tetamu, tak salam, tak senyum, orang tanya kita tak pandang muka, tak jawab dengan sungguh-sungguh, kena cubit. Mak tu cubit sambil senyum tau. Tak ada orang tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kita yang tahu, ya. Lobang kena cubit. Berani tak senyum depan orang? Berani tak nak layan tetamu yang datang? Tinggallah semua benda yang lain. Layan tetamu. Adabkan tuan-puan. Hari ni pun anak-anak kita generasi yang kadang-kadang kita kena cubit. Ya, jangan pula sampai tak sontoh badan anak kita tu. Esok sekolah sontoh, marahlah kat sekolah. Bila anak kita nak diadabkan? Betul tak tuan-puan? Tak apa. Bukan dia suruh pukul lobam-lobam. Tak. Ngajar anak tu kadang-kadang kena cubit sikit. Ingatkan dia. Kan kawan omak bertanya kita tahu tadi tu. Kan dia nanya tingkatan berapa. Apalah omak semua soalan omak jawab. Kan? Sekolah kat mana? Omak jawab. Dia ni sekolah kebangsaan sekian-sekian. Darjah berapa ni? Kata kawan omak. Omak jawab ni. Darjah 5. Apa kena bisu ke budak tu? Ya? Cubit anak tu. Bila orang tu dah balik cubit. Asah kan? Semua mak kena jawab. Awak ada mulut jawab. Jangan buat macam itu lagi. Omak nampak apa? Mencubit lagi. Kena tuan-puan. Besok ubah dia sikit. Bila orang tanya sekolah mana, dia jawab. Dia tahu ni omak yang mandang ni.
Ya. Dia pun jawab. Nak jawapan panjang ke jawapan pendek kan? Ya, ramahlah budak tu jadi. Elok tuan-puan. Ajar, adabkan. Itu sumbangan. Bila kita dah jaga diri kita, jaga anak-anak kita. Jaga keluarga kita. Kalau semua orang pakat jaga keluarga masing-masing, takkan tiba-tiba masyarakat tu jadi buruk. Takkan tiba-tiba masyarakat tu jadi rosak. Tak, datang daripada keluarga. Jadi itu sumbangan yang kita nak gerakkan seluruh ibu-ibu, ya, para wanita, para muslimah sedar tanggungjawab pada diri kita sendiri, tanggungjawab pada keluarga. Yang penting setiap amanah yang Allah amanahkan kepada kita, lakukanlah dengan cemerlang. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Minta tolong dengan Allah, cari ilmu, biasakan dengan kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik. InsyaAllah semua itu akan menjadi, mempercepatkan proses, ya, untuk kita jadi manusia yang baik, insan saleh, salehah, keluarga yang sakinah, ada mawaddah warahmah. Dan dalam masa yang sama, itulah sebenarnya sumbangan besar kita kepada masyarakat. Di samping tuan-puan, ya, ramai wanita hari ini hebat-hebat dah. Ilmu pun tinggi, belajar pun tinggi. Ada yang ambil bidang perubatan, pendidikan, kemahiran, pandai masak, pandai menjahit, macam-macam pandai. Maka kepandaian itu tuan-puan, rezeki daripada Allah, gunakanlah untuk kita manfaatkan ke jalan kebaikan untuk ummah. Jadi Masya Allah, puan-puan yang pandai masak, ya, takkan masak-masak untuk makan, ya kan? Dah pandai pun nak buat dah masak untuk jual. Itu namanya meningkatkan ekonomi ummah. Yang pandai apa lagi tuan-puan? Pandai mengajar, pandai mendidik, ada ilmu, buat kelas tuition, buat kelas, macam-macam kelas tuan-puan. Masya Allah, ini sumbangan yang sangat besar. Pendek kata, hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Dan subhanallah, ya, alangkah hebatnya Nabi SAW menyebut dalam sabda baginda, ya, sebaik-baik manusia, khairukum, ya, manusia yang paling baik. Siapa dia manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik adalah yang paling besar manfaatnya kepada orang lain. Inilah jadi penanda aras. Kita nak jadi insan yang baik di sisi Allah, dilihat pada seluas mana, sebesar mana manfaat yang kita taburkan kepada orang lain. Diri kita sendiri itu memang dah confirm dah tu. Ya, anak-anak, ini orang lain pula. Ya, masyarakat setempat. Ada kita kat tempat tu, insya-Allah makmur surau masjid. Alhamdulillah. Ada kita kat tempat tu, insya-Allah program-program silaturahim, bukan berkelahi sesama masyarakat, tapi jadi bersatu padu. Pandai kita cari resepi supaya bersatu padu. Masya-Allah, orang ni hebat tuan-puan. Di mana dia letak dia, masya-Allah, ya. Orang kata letak di laut jadi pulau, letak di darat jadi apa? Jadi pokok. Bolehlah, ustazah pun lupa dah. Letak kat darat jadi apa? Jadi pokok. Ya, entahlah, ya. Tapi kalau orang tak baik tu, letak kat laut jadi lanun, letak kat darat jadi perompak penyangga. Itu orang tak baik. Sama ya, darat dengan laut lain jadi, ya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi manusia yang bermanfaat, ya, melaksanakan amanah peranan pada diri kita sendiri sebagai hamba Allah, pada keluarga, pada masyarakat ummah dan negara. Ya, jadi ustazah kira inilah yang boleh ustazah sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan tuan-puan kita terus menjadi umat dakwah. Ya, umat dakwah ni maknanya apa? Ajak orang pada kebaikan, cegah kemungkaran. Dengan rasa apa? Keprihatinan, kasih sayang, tanggungjawab kita kepada Allah dan Rasul. Ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah ini, insya-Allah Allah akan jaga masyarakat kita daripada azab, daripada bala, insya-Allah. Ya, jadi itulah yang boleh ustazah sampaikan. Terima kasih, ya, penduduk surau At-Taqwa Seremban 2, ya. Mana yang mati kecil tu kau jodlah. Ada tak yang mati kecil?
Tak ada ya, yang buang air kecil ada dah nampak dia ya. Keluar dia nak buang air kecil. Mati kecil tak ada, alhamdulillah. Jadi Ustaz minta maaf salah silap, terlebih kata, terlanjur bahasa ya tuan-puan. Kadang-kadang bila kita bercakap ni, yalah ya, lidah tu tak bertulang, laju ya macam ayat keluar. Ustaz minta maaf salah silap, kekurangan dan kelemahan. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi pada majlis-majlis yang diredai Allah. Kalaupun tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di akhirat besok dalam syurga Firdaus. Itu saja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit apa ni? Pengumuman ni pada Ustazah tuan-puan. Ustazah ada bahawa kitab wirid zikir ya yang kita compilekan daripada wirid-wirid dan juga munajat amalan ulama-ulama silam, antaranya Syekh Hasan Asyazili, Syekh kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada, itu diguna pakai kat tahfiz Ustazah, dan itu juga menjadi salah satu daripada sumbangan tuan-puan kepada tahfiz. Dan juga CD Al-Quran untuk muslimat sahaja. Ya, ada surah Maryam, surah Yusuf dan beberapa surah yang lain, dan doa-doa yang dibacakan oleh seorang qariah, iaitu yang bernama Hajah Nuhafizah Musa. Ya. Ya, bukan baca taranum pun, baca tartil je. Tapi mudah-mudahan ia dapat juga memberi melembutkan rohani lah ya, insya-Allah itu untuk muslimat. Dan juga Ustazah daripada UTM, jadi Ustazah bawa produk yang sangat baik, telah dikaji hasil penyelidikan dan sebagainya. Kalau nak tanya Ustazah apa yang Ustazah makan pun, memang Ustazah amalkan tuan-puan tiap-tiap pagi. Ya, minyak kelapa dara 2 sudu besar. Memang Ustazah amalkan. Itu kalau buat tajuk lain lah pula ya, cerita macam mana nak jaga kesihatan ke apa kan ya. Itu Ustazah belajar daripada banyak doktor-doktor orang lain, memang Ustazah amal. Ya, lepas tu Ustazah ada tengok satu YouTube, orang tu kata bagaimana untuk jaga supaya otak kita ni berpotensi tu enjin turbo. Ya, enjin turbo setiap pagi ada di kobar dalam tu. Antara makanan yang elok dimakan adalah minyak zaitun, minyak kelapa. Jadi alhamdulillah Ustazah pun dulu pasal ada ramai kawan-kawan lain yang cakap dah amalkan. Jadi UTM keluarkan minyak kelapa dara, yang insya-Allah tuan-puan nak tahu kualiti dia, letak kat luar ke apa tak boku langsung. Elok macam tu. Ya, Ustazah dah cuba juga yang keluaran lain, tapi Ustazah akan kembali balik yang UTM buat dengan Kak Cik Fatimah daripada Universiti Teknologi Malaysia. Ya. Jadi cara-cara nak makannya tu nanti kita PM topi lah ya. Tapi alhamdulillah benda tu bermanfaat dan boleh kita gunakan, sebab kita pun dah gunakan duit orang ramai juga ya untuk geran dan sebagainya. Jadi kembalikan manfaat tu kembali kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.